لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Mystic Horror, di mana pada malam ini aku akan menyampaikan kisah seram. Ada tema malam ni, kisah apa? Kisah tentang highway. Ada beberapa kisah seram yang berkaitan dengan lebuh raya yang aku akan bacakan. Jangan risau, kisah dia tak panjang sangat. Dia kesemuanya pendek-pendek belaka. Pendek dan pendek dan padat, mudah faham. Dia tak panjang. Jadi jangan risaulah ya, tak bosan, InsyaAllah. Jadi pada malam ni aku nak menyampaikan kisah tentang highway. Bila kita sebut highway ni, semua orang guna highway kan. Nak pergi jalan-jalan ke, nak pergi kerja ke. Terutama sekali orang yang nak pergi kerja. Tapi tahu tak, ada setengah highway ni agak famous disebabkan keangkeran dia ataupun keseraman dia tu. Macam yang kita selalu tengok lah, kisah-kisah dekat media sosial. Antara highway yang seram adalah yang paling legend sekali, highway Karak lah, yang selalu kita dengar sampai orang buat filem. Lagi Bukit Jelutong. Lepas tu Bukit Putus. Dan banyak lagi lah. Kalau kita cari dekat Google ni, memang banyak keluar kisah-kisah seram yang berkaitan dengan highway. Adakah anda juga salah seorang yang menggunakan highway? Dan adakah anda pernah mengalami situasi macam yang saya nak baca ni? Berikut ini adalah kisah-kisah pengalaman daripada insan-insan yang berpeluang nak berjumpa makhluk alam sebelah di highway. Adakah anda pernah berjumpa? Jangan lupa tulis dekat ruangan komen kisah anda guna lebuh raya. Apa yang berlaku? Jom tanpa membuang masa, kita teruskan kisah kita. Kisah lebuh raya. Okey, jom. Ini adalah kisah pertama. Kisah pertama berkaitan dengan highway. Tema kita malam ni, video ni, kisah seram highway je. Okey, ni kisah lebuh raya yang pertama. Betul ke laluan dekat lebuh raya Bukit Gerik ni keras? Banyak kisah seram yang melibatkan pengalaman memandu kereta di jalan lebuh raya Semenanjung Malaysia. Antara kisah seram yang selalu disebut-sebut adalah Karak. Kisah dipercayai benar sehingga ada pihak yang buat filem bertajuk Karak untuk dapatkan gambaran sebenar. Kali ini adalah tentang cerita yang dialami oleh sebuah keluarga yang berhadapan detik seram ketika lalu lebuh raya Bukit Gerik. Adakah anda pernah merasai pengalaman seram lebuh raya ni? Okey. Pada 16 Mei 2008, ada satu keluarga ni dapat berita bahawa adik ipar mereka ditimpa kemalangan motor dengan kereta dekat kampung di Kuala Terengganu. Jadi kami satu keluarga ni kena balik malam tu juga. Tetapi dalam on the way, baru nak masuk baling, kami dapat call adik kesayangan kami dah meninggal dunia. Pulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah lebih sayangkan dia. Al-Fatihah buat arwah. Jadi kami teruskan juga perjalanan ke Terengganu dengan hati yang tabah. Setelah kesemuanya selesai, Ahad malam Isnin kami kena balik kat Penang sebab ada kerja yang kena siapkan. Jadi kami bertolak dari Kuala Terengganu pukul 10.30 malam. Kami start masuk highway Bukit Gerik dalam 1.30 pagi. Sepanjang perjalanan,
aku rasa macam biasa. Cuma isteri aku lah cakap dia rasa pening dan nak muntah. Mungkin disebabkan jalan ni memang bengkok-bengkok. Alhamdulillah, kami sampai ke Gerik dalam pukul 4.10 pagi. Kami stop dekat R&R sebab nak buat urusan dekat toilet. Macam biasa, aku lock kereta kalau aku tinggal kejap anak bini aku. Tapi Alhamdulillah malam tu aku tegak hati nak on alarm kereta. Waktu aku dekat tandas tu, tiba-tiba kereta aku alarm dia berbunyi. Kemudian aku berlari pergi tengok kereta aku. Tak ada apa-apa pun. Kemudian aku pergi tengok bini aku. Dia macam takut. Aku tanya kenapa. Dia cakap ada orang mundar-mandir depan kereta aku. Tengok direct dia orang dalam kereta. Maksudnya lelaki yang mundar-mandir tu dia berjalan tapi sambil tengok. Hui, seram weh. Kemudian masa tu kereta aku berbunyi dan orang tu pun hilang. Jadi aku pujuklah bini aku ni, cakap mungkin orang tu driver lori kot dekat situ dak lepak. Tapi kami teruskanlah perjalanan pergi ke Penang. Balik ke Penang. Time ni dah mula nak masuk lebuh raya baru Gerik Baling dalam pukul 4.30 pagi. Kabus tebal. Rasa berat hati lah nak teruskan. Rasa nak U-turn. Jadi aku plan nanti bila dekat depan ada lampu jalan aku nak U-turn. Tapi bila aku teruskan nak tunggu ada lampu jalan baru nak U-turn, masih tak ada lampu jalan. Sebab bateri solar untuk lampu tu dah habis. Jadi aku decide nak teruskan. Ketika aku teruskan perjalanan, tiba-tiba aku rasa semacam je. Dan bini aku ni macam terkejut. Jadi aku pesanlah kat dia, bacalah apa yang patut. Aku pun buatlah, baca apa yang patut. Dan tiba-tiba kereta aku berat. Aku tekan minyak pedal. Aku tekan pedal minyak. Masa tu gear 5 nak turun bukit. Dan aku tak puas hati, aku turun gear 4. Masa tu turun bukit, korang bayangkan turun bukit guna gear 4. Untuk pengetahuan anda lah, bila kereta dah bergerak lama, pick up dia mesti ada sikit. Sebelum tu aku dah belasah gear 5 naik bukit. Tapi ni turun bukit gear 4. Maksudnya dah turun bukit masih lagi berat. Dia dah turunkan gear punya berat kereta dia. Dia ingat turunkan gear tu kereta akan jadi ringan ataupun pick up. Tak. Tapi Alhamdulillah depan kami ada lori balak. Rasa ringan balik. Bila aku dah overtake lori tu, tak lama aku rasa berat balik. Macam tadi juga. Turun bukit aku henyak gear 4. Aku nekat, aku mesti lawan balik demi anak bini aku. Sepanjang nak keluar highway tu, nak sampai ke Baling, adalah dalam 3-4 kali lah aku rasa macam tu. Rasa macam nak tengok tepi cermin. Tapi aku gagahkan juga tengok. Bila tengok, tak ada apa-apa. Alhamdulillah kami dapat keluar juga daripada lebuh raya tu sampai ke Pekan Baling. Dan tak ada rasa apa-apa. Lepas tu ada bukit-bukit pula nak menghala ke Kulem tu, selamba je aku naik bukit guna gear 5. Kemudian aku sampai ke BKE Kulem. Aku stop dekat Petronas. BKE Kulem ni kalau tak silap saya nama penuh dia Baling Kulem Expressway ya. Tolong betulkan saya ya. Kemudian bila dah sampai dekat BKE Kulem tu, aku berhenti kat Petronas nak berehat. Aku cakap kat isteri aku, sebenarnya aku tipu. Sebenarnya aku nak stop, tak nak balik terus. Takut ada benda ikut, dia akan stay kat situ lah. Maksudnya dia tak nak benda tu ikut, jadi dia stay. Macam kita lah selalu lepak kat luar malam kan. Lewat-lewat malam bila balik daripada lepak-lepak kan, tengok bola tengah malam. Jangan masuk rumah terus. Duduklah luar dulu kan. Kepada yang sedang berjalan jauh, lepak kat kedai mamak lu, lepas tu baru balik rumah. Lepas aku cakap dekat bini aku, barulah bini aku rasa beban yang dia rasa tadi hilang. Rasa lega. Kami selamat sampai ke rumah dekat Seberang Jaya dalam pukul 7.30 pagi. Itu pun aku sempat lagi pergi beli nasi kandak kat Jalil Bagan. Sampai rumah baru kami cerita apa yang berlaku. Bini aku cerita masa perjalanan nak ke Kuala Terengganu, dia pun dah nampak benda pelik. Dia nampak macam ada orang tua lelaki dekat tepi jalan dekat atas Bukit Gerik, lambai tangan sambil senyum dekat dia. Kemudian bila nak balik Penang,
masih orang yang sama lambai tangan dekat dia, tapi kali ni tak senyum. Kemudian dia kata masa dekat highway Gerik tu, highway Gerik Baling tu, orang tua tu ada ikut kereta kami. Bini aku nampak dia lawan, dia beranikan diri buat dek je. Kuat juga bini aku, tahniah. Kemudian masa kereta kami rasa berat, dia pun rasa berat. Ingatkan aku je sebagai driver rasa berat. Dia nampak ada macam benda putih follow kereta kami. Na'udzubillah. Tapi Alhamdulillah kami selamat sampai dekat rumah. Kemudian kami cerita tu kat family dekat kampung. Adik ipar aku yang seorang tu cerita, dalam sebulan lepas member dia terbabas dekat highway Baling Gerik sebab rasa benda yang sama. Kereta rasa berat dan hilang kawalan terus terbabas. Dia kata kami ni Alhamdulillah kuat dapat lawan. Jadi saya nak berpesan lah. Jadi aku nak pesan lah dekat hampa semua, kalau nak lalu highway Baling Gerik tu, kalau boleh jangan lewat sangat no. Tunggu sat kat Pekar Gerik tu. Dah masuk subuh barulah boleh lalu jalan tu. Tapi kalau anda kalau hampa semua kuat semangat, belasah je lah. Wallahualam. Kisah highway yang kedua, kisah sebuah kereta Volkswagen kuning yang dianggap berhantu sering mengganggu perjalanan dekat sekitar Lebuh Raya Karak ataupun Karak Highway. Hantu Volkswagen kuning ni, dia start mengganggu kenderaan dekat jalan raya sejak tahun 1956. Tapi tak ketara, dan orang ramai masih belum anggap dia sesuatu yang mengaibkan. Tapi sejak Lebuh Raya Utara Selatan dibina merentasi kawasan yang dinamakan Jelapang, sejak itulah hantu Volkswagen kuning ni semakin liar pula muncul, duk ganggu kereta-kereta yang lalu lalang kat situ. Okey, kisah asal Volkswagen kuning ni adalah kononnya bermula sebuah kisah isteri yang curang dan dia bunuh suami dia dengan kejam, dan dia rampas kereta Volkswagen kuning milik laki dia. Si suami ni pula kononnya lah meninggal dunia sambil simpan rasa dendam yang membara nak ambil balik Volkswagen kuning tersebut. Kenyataannya, kalau betul lah hantu Volkswagen kuning ni wujud dan pernah dilihat orang, maka itu adalah jin keturunan iblis yang bergelar Jembalang, bukan si suami malang yang mati dibunuh kejam. Jadi yang muncul itu bukanlah orangnya, cuma jelmaan saja, takut mengaibkan si mati. Volkswagen ni akan muncul secara tiba-tiba. Ini adalah modus operandi dia. Sekiranya pemandu overtake kereta tersebut, dia pasti akan muncul secara mengejut. Dipercayai kemalangan berlaku disebabkan gangguan Volkswagen kuning. Okey, maksudnya kereta tu ada kat depan kita, kita tengah bawa, kita overtake dia, tiba-tiba dia akan ada depan kita lagi. Semakin kita overtake dia, dia akan muncul, dia akan muncul, dia akan muncul, tak berhenti. Menurut pengalaman seorang pelajar UIA Gombak, nama tak perlu diceritakan, ia datang daripada Gombak nak pergi ke Temeloh dengan motor dia. Pernah lalu dan dia nampak kereta kuning tu dekat highway tu pada tahun 2009. Dan pada waktu tu dah senja, kira-kira jam 7.30 malam. Disebabkan beliau tahu akan kisah tersebut, beliau hanya ambil langkah bertenang dan tidak overtake kereta tersebut. Dan kereta tersebut sebenarnya bergerak, tak ada pemandu. Ada banyak versi tentang Volkswagen kuning ni. Ada yang kata tak ada pemandu, tapi ada penumpang wanita berwajah pucat di belakang akan renung kita. Bila dia renung kita dengan wajah yang menakutkan, kita akan terbabas. Itu salah satulah yang saya baca. Ini adalah kisah highway yang ketiga. Tanpa fikir panjang, pintu kereta ditutup dan Saifullah tekan pedal minyak sekuat-kuatnya. Malik duk tutup muka, Azizi pula duk tenangkan dia. Tingkap yang sebelum tu dibiarkan je terbuka, dengan cepat ditutup. Jadi Hadi ni bertanya, apa yang diorang nampak? Kenapa takut sangat sampai macam tu sekali? Aku rasa kan, aku nampak Pontianak. Dia tengah baring dekat atas boot kereta kau, tapi muka dia menghadap kita.
Time tu aku toleh dekat belakang. Mata aku betul-betul nampak mata dia. Itu adalah kata-kata daripada Encik Saifullah ketika menceritakan detik cemas. Dia dan rakan-rakan dia disapa makhluk halus yang dipanggil kakak cantik ataupun Kak Pontianak dekat Highway Karak. Selepas dengar pengakuan rakan dia, Saifullah cuba nak beranikan diri nak tengok cermin pandang belakang, tapi tak ada apa pun yang kelihatan. Si Hadi ni pula nak cuba tengok ke belakang, juga ikut cermin pandang belakang. Pul betul lah weh. Aku nampak benda kat belakang. Itu adalah kata Hadi. Bila dengar kata-kata si Hadi ni, terus kami semua tak putus-putus baca kalimah Al-Quran. Si Hadi ni pula banyak kali duk baca azan. Dalam tempoh 15 minit banyak kali dia azan. Bila keadaan dah jadi tenang, barulah empat sekawan ni faham kenapa lori dan kereta yang overtake diorang akan bagi high beam. Mungkin itu isyarat diorang nak cerita tentang lembaga tersebut. Tapi kita yang tak faham. Mujurlah diorang masih boleh kawal kenderaan. Kerana panik dan takut melampau juga boleh menjadi salah satu punca kemalangan. Itu adalah cerita beliau yang sampai sekarang beliau akan mengelak nak lalu lebuh raya Karak, especially waktu malam. Tidak menafikan kewujudan entiti dekat laluan berkenaan. Ramai yang bagi pendapat dekat kawasan di sepanjang lebuh raya tersebut memang keras angker. Menerusi carian dekat beberapa blok yang memaparkan kisah seram. Sudah ramai sebenarnya yang telah ditegur oleh makhluk alam sebelah, especially kalau guna pada waktu malam. Ada yang mengaitkan gangguan tersebut berlaku kerana ada kejadian kemalangan maut yang selalu berlaku dekat situ. Ada juga yang bagi pendapat kawasan tersebut memang angker disebabkan asalnya adalah tapak perkuburan lama sebelum dinaikkan jadi highway. Kisah highway yang keempat. Satu malam, ada seorang lelaki berasal dari KL nak balik ke rumah pada waktu malam. Selalunya, ramai orang pilih nak guna highway Karak pada waktu malam kerana nak elak jam, trafik jam dan juga bahang panas matahari. Tetapi, lelaki ni begitu suci pemikiran dia daripada kisah-kisah hantu. Lelaki ni terlalu penat pada malam tu. Jadi, dia memilihlah nak berhenti, nak stop kejap driving dan nak tidur dalam kereta kat tepi jalan. Silap besar. Itulah yang berlaku kepada lelaki ni. Silap besar. Mungkin Uncle Sika boleh gunalah idea ni untuk kesan kewujudan entiti dan bukti kewujudan hantu dekat lebuh raya Karak. Baru je dia terlelap. Beberapa minit je, pemandu tersebut dikejutkan dengan bunyi ketukan tingkap daripada luar. Rupa-rupanya ada budak lelaki renung dia, tak berkelip mata, dan bertanya kepada dia mana mak dia. Pemandu tu masih ada naluri yang kuat. Naluri dia kuat. Dia mesti start enjin kereta dah pecut laju. Jangan hiraukan budak misteri tu. Pemandu tu pun terus tinggalkan tempat tersebut dengan kereta yang dipecut laju. Dari cermin belakang kereta dia, budak tu masih kejar laju. Walaupun pada waktu tu kereta pemandu tersebut bergerak pada kelajuan melebihi laju nasional. Maksudnya kereta ni dah dipecut dengan laju melebihi had laju. Tetapi budak tu masih lagi ikut kereta dia, sempat lagi duduk sebelah-sebelah. Budak tu terus tanya dan tanya jika orang tersebut tahu dekat mana ibu dia. Kemudian ada sebuah kereta polis beronda muncul ikut kereta lelaki tu. Waktu itulah hantu budak sesat cari ibu tu menghilangkan diri. Lelaki ketakutan tu yang daripada KL tu pun cerita kepada pegawai polis. Dan lepas dengar cerita pemandu tersebut daripada A sampai Z, pegawai polis memberitahulah kepada lelaki tersebut kesimpulan dia. Okey, menurut pegawai polis tersebut, pada satu ketika dahulu
ada aksiden berlaku dekat sini. Kemalangan ni berlaku dipercayai kerana penumpang dalam kereta tersebut tak pakai seat belt ketika memandu. Dalam kemalangan tu, ibu kepada budak tersebut tercampak keluar daripada kereta dia, manakala budak tersebut masih dalam kereta. Disebabkan itulah budak itu pun merayau-rayau cari ibu dia sampai sekarang. Lelaki ketakutan daripada KL tu pun tanya, bila peristiwa tu berlaku? Pegawai polis tu bercerita lagi, kejadian tu dah lama berlaku. Lelaki tu berasa pelik, kenapa budak tu tak membesar? Sebab pemandu ni ingat budak tu budak betul. Polis tu pun cerita, kalau dah namanya hantu, 100 tahun lagi pun macam itulah rupanya. Begitulah kisah hantu budak sesat cari mak dekat lebuh raya KL. Ada orang kata, time kemalangan tu berlaku, budak tu duduk kat bahagian depan. Mak dia sebagai pemandu. Dalam kemalangan tu, cermin pecah dan kaca tercocok ke mata budak tu dan meninggal. Kisah lebuh raya yang kelima. Rupa-rupanya banyak kisah seram highway Yong Peng Pagoh. Ingatkan highway Karak je banyak cerita seram dan mistik. Mungkin sebab tak ada viral, tak ramai yang tahu. Tapi bila kita buka Google, barulah tahu banyak juga kisah ramai yang diganggu bila lalu highway Yong Peng ke Pagoh, Johor. Kisah makhluk menumpang, kisah wanita dan anak lelakinya nak isi minyak, kisah bersaing dengan Daihatsu Chariot putih dan macam-macam lagi. Daihatsu Chariot putih ni lebih kurang macam Volkswagen kuning jugalah kisah dia. Dan ini adalah satu lagi tambahan yang latest kepada kisah-kisah mistik tersebut. Al-kisah dia, lewat petang semalam, saya dan cik suami bertolak balik ke KL dari Skudai selepas urusan kerja dalam pukul 6.30 petang macam tu. Kami exit daripada tol Skudai. Saya yang mula-mula drive. Kami plan nak stop solat dekat R&R Macak. Lepas solat dan makan, cik suami nak offer diri nak drive kereta. Kami pun sambunglah perjalanan. Saya duduk je dekat tepi suami saya, tersengguk-sengguk tahan mata yang mengantuk. Adalah sekali ni saya terlelap, dah tak tahan sangat dah, mata yang berat. Tapi dalam kereta tu kami banyak diam, hanya dengar radio je. Bila kami sampai dekat satu kawasan ni, saya terjaga daripada terlelap. Jalan raya sangatlah gelap, tak ada lampu dekat kiri atau kanan jalan. Kereta dekat depan dan belakang sangat jauh. Tiba-tiba suami saya slow kereta dan duduk dekat lorong kiri. Rasa pelik disebabkan suami saya ni terlalu slow. Sebab selalunya suami saya ni suka bawa melebihi 130 km sejam. Tapi kenapa slow sangat dan masuk lorong kiri? Padahal tak ada kereta pun dekat belakang yang nak memotong. Bila saya jeling cermin sisi yang nyata gelap gelita. Agak lama encik suami memandu slow sampaikan timbul dalam hati saya, kereta ni berat ke? Lepas je papa tanda Pagoh, encik suami pecut balik kereta. Tapi saya tak tanyalah sebab husnuzan mungkin dia mengantuk, tu dia buat slow. Bila sampai dekat Senawang, saya perasan encik suami asyik menguap. Saya bersuara sambil picit bahu dia, saya nak hilangkan mengantuk. Okey ke? Encik suami macam terkejut bila saya sentuh bahu dia. Tapi dia masih jawab, tak okey, mengantuk ni Kesian suami saya bawa kereta sampai mengantuk, jadi saya offer lah nak tukar. Tapi encik suami tak menjawab. Dan dia tanya, nampak kan apa yang abang nampak? Saya pelik soalan dia. Saya jenguk jalan raya yang terang kat depan dan tengok balik dekat encik suami. Nampak apa? Suami saya diam 2 saat. Alah, dekat area bukit yang gelap tadi yang tak banyak kereta, tahu tak abang nampak apa?
Tak, saya dah mula rasa semacam. Abang nampak benda dalam kereta melalui cermin pandang belakang. Allahu Akbar. Sebab tu ke kereta slow sangat tadi? Sebab berat? Berat. Muka dia betul-betul nampak full dan clear dalam cermin pandang belakang. Ataupun orang kata caught in 4K HD. Allah. Perasan kan tadi kat bukit tu? Tanya cik suami lagi. Mungkin dia nak make sure bukan dia berimajinasi sendiri. Perasan abang bawa slow. Kejap je kat situ tadi, lepas tu hilang. Menumpang kot. Kemudian kami diam. Selang beberapa minit saya tengok balik suami saya. Dalam hati saya bersyukur sangat-sangat. Suami saya relax dan cool menghadapi situasi tu. Dia tak melatah dan dia tak hilang kawalan. Saya teringatlah, kalau saya lah yang drive, apalah agaknya yang akan saya buat. Boleh ke saya jadi setenang encik suami? Ada hikmah dia. Allah tukarkan driver dekat macap tadi. Subhanallah. Saya masih risau. Saya fikir better saya drive. Encik suami pula dah mengantuk plus penat, ditambah dengan apa yang berlaku. Tapi saya sendiri pun dah takut, plus gerun kalau lah ada lagi gangguan lain. Ya Allah, bertawakal sajalah. Allah Maha Berkuasa. Dia yang lebih patut kita takut berbanding segala makhluk dekat muka bumi ni. Abang okey tak? Encik suami eleng kepala. Masih terbayang-bayang wajah dia. Takut tak muka dia? Ya ampun, stop it Sunah. Seram gila. Kesian encik suami. Dia eleng-eleng kepala laju-laju macam dia nak hilangkan bayangan wajah makhluk yang tumpang kereta kami. Perempuan. Yang tumpang tu perempuan. Saya tak tanya lebih lagi. Sedangkan dalam hati nak tanya ada darah ke, baju putih ke, rambut panjang ke. Risau dengan keadaan encik suami macam tu. Soalan-soalan tu tak buat dia dapat hilangkan bayangan makhluk tu. Bila nampak papan tanda RNA Seremban, encik suami bagi signal nak masuk ke kiri. Kami isi minyak, encik suami pergi toilet dan saya ambil alih drive kereta. Dengan lafaz doa naik kenderaan dan tawakal, kami sambung perjalanan sehinggalah selamat sampai ke rumah. Alhamdulillah. Semoga encik suami dan saya dalam kesejahteraan, keselamatan dan perlindungan Allah selalu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Plus lepas ni tak berani dah kot saya nak drive seorang diri malam-malam balik ataupun datang daripada Johor. Alhamdulillah bulan puasa tu tak jadi apa-apa. Ni ada sedikit update. Encik suami ada cerita detail dekat saya tentang rupa makhluk yang tumpang tu. Begini. Wajah dia pucat, putih, nampak segala urat. Paling ketara urat dekat bibir dia. Dia duduk tengah-tengah seat belakang, tapi dia diam. Mata dia tengok ke bawah. Dia pakai baju warna merah. Rambut dia tak serabut, elok je macam model sangset. Dia tak nampak rambut serabai macam cerita-cerita seram. Tapi encik suami tegak dalam hati nak tegur, nak tanya nak pergi ke mana, tapi tak terkeluar. Mulut suami saya seolah-olah terkunci rapat. Ui, geram lepas ni raja-raja tengok kalau lalu jalan gelap tu raja-raja lah tengok cermin pandang belakang. Nanti ada yang menumpang. Ni adalah kisah lebuh raya yang ke-6. Kisah Cik Nick, Cik Will yang berusia 71 tahun daripada Kampung Peroh bercerita pernah ada satu ketika tu waktu dilalui kawasan lebuh raya, sesuatu yang melintas sehingga dikatakan dekat situ adalah hotspot punca pemandu terbabas. Antara kisah yang sering dia dengar dan rata-rata ia berlaku dekat kawasan yang hampir sama, termasuk ada satu lokasi yang dipanggil Bukit Belah. Pakcik tak pernah alami dia, tapi pakcik pernah dengar cerita beberapa kali ada benda melintas menyebabkan driver terkejut dan terbabas atau aksiden. Dia katakan ada kubur lama dekat kawasan tu tapi telah dipindahkan sebelum projek pembinaan LPT2 dimulakan dulu. Kisah highway yang ke-7. Pakcik Nick bersama kisah lain pula ketika kerja-kerja pembinaan dilakukan dulu. Pernah dengar cerita beberapa orang pekerja meninggal dunia kerana tragedi termasuk kereta terbalik. Malah sebab tu lebuh raya belum dibuka.
dia dah peragut nyawa seorang penunggang motosikal. Daripada cerita didengar, penunggang motosikal tu berasal daripada Felda, Jerangau Barat. Mayat dia dijumpai sebelah petang oleh peternak lembu. Waktu tu darah yang mengalir dah pun kering. Pakcik dia fahamkan beliau terbabas. Oleh itu, kebanyakan pengguna LPT2 tidak menolak kemungkinan wujudnya gangguan makhluk halus dekat kawasan tu. Umum mengetahui LPT2 dicap sebagai lebuh raya berhantu disebabkan kes kemalangan maut yang berterusan berlaku dekat laluan sepanjang 184 km tu sejak ia dibuka sampailah sekarang. Nickname ataupun nama jolokan itu diberi orang ramai kerana segelintir mereka kemalangan meranggut nyawa yang berlaku tu bukan semata-mata berpunca daripada faktor yang boleh dilihat pada mata kasar sahaja. Maksudnya aksiden yang berlaku dekat highway ni bukan sekadar tayar pecah ataupun masalah teknikal, tetapi ada kaitan dengan gangguan makhluk alam sebelah. LPT2 yang kononnya keras dan ada penunggu turut rancak diperkatakan dekat social media, especially dekat Facebook. Malah ada netizen yang tampil menceritakan kisah seram yang pernah dialami untuk peringatan para pengguna LPT2 yang sentiasa guna laluan tu, dan perkongsian kisah seram itu turut disebarkan menerusi aplikasi WhatsApp. Rata-rata mereka menolak kemungkinan kemalangan turut dipengaruhi faktor gangguan makhluk halus berdasarkan pengalaman seram yang pernah dilalui. Kisah seram Highway 8. Isteri peneroka Felda, Neram 2, Kemaman, Sendani Omar 53 tahun, berkata kereta yang beliau naik bersama dengan family beliau nyaris terbabas selepas anak lelaki dia yang tengah memandu terkejut tengok ada lembaga perempuan berbaju putih labuh berambut panjang bergayut pada papan tanda elektronik atau VMS. Menurut beliau, kejadian berlaku dalam pukul 10.30 malam berdekatan dengan kawasan hentian rehat dan rawat RNR Perasing LPT2 pada awal September lalu. Semasa mereka empat beranak dalam on the way balik daripada Kuantan nak pergi ke rumah diorang ke Felda Neram 2, Bandar Ceneh Baru. Waktu tu makcik duduk dekat tempat duduk penumpang depan, tapi bila tiba dekat kawasan Plaza Tok Jabur tu, makcik dengan menantu seorang lagi anak duduk kat belakang tertidur. Hanya beberapa ratus meter je nak sampai depan RNR Perasing. Anak makcik Wan Syahdilah Wan Abdullah 28 tahun yang memandu tu tiba-tiba nampak langsung sedang bergantung pada VMS sampai dia terperanjat. Kereta protowira kami hampir terbabas ke kanan jalan. Waktu tu VMS tu gelap, tak ada tulisan, cerah macam biasa. Bagaimanapun, kata beliau, dalam keadaan panik berkenaan mereka bernasib baik disebabkan laluan tersebut lengang. Anaknya yang bekerja sebagai pemandu lori sawit sempat kawal steering dan berhenti sekejap dekat lorong kecemasan. Nasib baiklah, hanya selang beberapa saat selepas nampak langsung tu ada bas ekspres yang lalu. Jadi anak makcik terus memandu dengan ikut je belakang bas sampai ke susu keluar plaza Tol Ceneh katanya. Namun ibu kepada 9 anak tu berkata anak keempatnya tu tak cerita pun kejadian tu kepada beliau sebab dia tersedar daripada tidur. Bila dah sampai dekat rumah, kira-kira jam 11.30 malam, dia cuma cerita dekat makcik pada pagi esok, dan hari itu jugalah dia ambil cuti emergency. Seram lah. Kakak langsung bergayut. Kisah highway yang ke-9. Terlibat wanita berjubah putih labuh dengan rambut panjang mengurai turut dilihat seorang pekerja sawit, Muhammad Murazi Muhammad Nawi, 20 tahun. Terlibat itu dilihat kira-kira 3 jam selepas berlaku kemalangan yang meragut nyawa 2 beranak yang juga jiran depan rumah dia. Dalam kemalangan kira-kira jam 11.40 malam pada 17 Oktober lalu dekat kilometer 273.9 susul keluar ke Plaza Tok Ceneh tu, seorang peneroka Felda Neram
Hasan Abdul Wahab 53 tahun dengan anak sulung dia Hanis Syazwani 21 tahun terbunuh sementara isteri dan anak bongsu dia cedera. Muhammad Murazi berkata lagi, sejurus dapat berita tentang kemalangan yang menimpa jirannya tu. Dia dengan abang dia Muhammad Muttalib 33 tahun bergegas ke hospital ke Maman dekat Cukai nak menziarah. Kami balik ke rumah ikut LPT2, tetapi dekat separuh jalan saya nampak ada satu lembaga wanita pakai baju putih labuh, rambut panjang, duduk atas divider jalan dekat Jejambat Lubuk Batu, lebih kurang 8 km sebelum tempat arwah Pok Hasan aksiden. Tapi wajah lembaga tu saya tak nampak sebab gelap. Menggeletar badan saya time tu. Waktu kami lalu dekat bawah, ayat-ayat suci Al-Quran memang tak putus-putus saya baca dalam hati. Waktu tu saya sempat tengok ke arah jam, dan jam menunjukkan pukul 3 pagi. Bila dah sampai dekat rumah, Murazi yang bekerja dekat Bukit Bandi Cerul pelik kerana abang dia memandu kenderaan mengakui tak nampak apa-apa pun sepanjang perjalanan pulang mereka ke rumah. Sebelum ni saya cuma dengar je cerita orang pasal macam-macam kisah seram dan mistik sepanjang LPT2 ni. Tapi bila lepas tengok sendiri, tak tahulah nak cerita macam mana perasaan waktu tu. Kisah highway yang ke-10 pernah diceritakan oleh seorang rakan yang bekerja sebagai pemandu lori pernah terserempak dengan seorang warga emas lelaki berkopiah berjalan kaki tahan lori yang dipandu pada jam 2 pagi dekat depan R&R Perasing. Bila ditahan, kawan dia tu pun stopkan kenderaan dia dan tanya ke mana arah tuju pakcik lewat usia tu. Bila ditanya nak ke mana, pakcik tu jawab nak ke depan, nak ke depan tu sikit. Tapi dia bukan nak tumpang kawan saya. Sebaliknya dia pesan dekat kawan saya supaya berhati-hati. Dia cerita jalan dekat Perasing tu tak elok sebab ada kisah-kisah lama. Katanya kawasan tu ada kubur-kubur lama. Saya juga pernah dengar kawasan Lembah Perasing ni, dekat kawasan ni adalah perkuburan besar komunis puluhan tahun lalu. Dan dalam banyak-banyak lokasi di sepanjang LPT2 ni, dipahamkan kawasan Perasing lah paling angker. Sementara tu mangsa kemalangan yang terselamat, Salimah Ghalam 51 tahun yang juga ibu kepada 3 anak, mengakui terkejut apabila mendengar kisah jiran dia melihat lembaga wanita berambut panjang selepas 3 jam mereka 4 beranak kemalangan. Murazi cerita dekat saya apa yang dia nampak lepas minggu kami aksiden. Dia cerita dekat saya dekat waktu senja, waktu saya tengah termenung depan rumah. Saya pun tak tahu apa yang arwah suami nampak waktu kami aksiden. Saya yang duduk sebelah suami tak tidur waktu tu kami aksiden. Dan seingat saya, tiba-tiba kereta terbabas langgar divider sebelum saya pengsan. Ketika kejadian, Salimah bersama arwah suami dan arwah anak sulung beserta anak bongsu Hanis Syazhiyazatul 14 tahun dalam on the way balik daripada kampung Ibuk Kijal kerana ziarah adik dia yang aksiden kerana terkena letupan belon gas. Hanya anak kedua dia, Hanis Syazirah 19 tahun, yang tidak terlibat dalam nahas tu kerana anak perempuan dia tu tak tinggal dekat rumah disebabkan belajar dekat Kolej Islam Pahang, Kipsas. Saya tak pernah lalu LPT2 sebelum ni, tapi mungkin arwah suami dah banyak kali lalu. Sampai sekarang saya trauma dan tak nak dah lagi lalu jalan tu. Sebagai mangsa, saya tak tolak kemungkinan faktor mistik turut jadi penyebab, salah satu penyebab kemalangan, kerana dalam Al-Quran sendiri pun dah diceritakan ada makhluk lain yang dicipta selain manusia. Seram tak? Kisah seram highway. Okey, saya nak tanya anda lah, pernah tak anda guna highway? Pernah tak anda lalu pada waktu malam? Selalu kita lalu siang je kan? Selalunya lah.
Malam kita jangan lalu, kecuali kalau kita on the way nak balik kampung, baru kita lalu highway. Tapi saya nak cerita sikit lah bab highway Gerik tu. Tapi ni kisah-kisah yang saya dengar daripada orang lah. Highway Gerik tu memang gelap dan jalan berbengkak-bengkok. Tak ada lampu jalan. Jalan pula tak elok. Waktu siang dia okey, tapi time malam yang risau bukan hantu, gajah. Kalau gajah melintas, kalau tak silap saya, kena berhenti, tutup lampu dan jangan bunyikan horn, kerana takut dia naik minyak. Nanti dia pijak kereta kita hancur. Tapi itu adalah cerita-cerita seram tentang highway Gerik. Gerik Jeli. Tapi tak tahulah kalau ada orang lain. Ada juga terbaca dekat mana Fiction Sasha yang dia naik motor. Waktu dia tengah naik motor tu, tengah malam naik motor EX5. Bayangkan naik motor EX5 lalu jalan tu. Bayangkanlah top speed EX5 macam mana kalau bawa laju kan, bergegar. Menurut orang yang naik motor tu, dia nampak ada pasangan India duduk bertengek dekat tepi tu, baju putih, dah lambai kat dia. Lepas kena lambai tu, motor dia jadi berat. Kalau tak silap saya, itulah cerita dia. Kalau buka Google mungkin lagi banyak lah cerita tentang highway Gerik Jeli ni. Banyak cerita dia. Ada roadblock dari alam sebelah. Ada lagi satu kisah tentang roadblock alam sebelah. Ada 4 sekawan ni naik kereta. Bila sampai dekat highway tu, adalah satu part dekat highway tu ada roadblock. Roadblock macam polis, roadblock polis. Bila dia orang lalu, polis tu tegur lah macam biasa, nak gimana kan. Tapi bila dah lepas sikit, baru yang salah seorang sekawan tu baru tegur, "Weh, korang perasan tak? Apa yang pelik? Polis tu berpakaian bukan polis moden, tetapi polis zaman dulu." Bila dia orang pandang ke belakang balik, dah tak ada roadblock tu. Tak tahulah, ini adalah kisah-kisah yang saya baca dekat Google tentang highway Gerik Jeli. Kalau anda ada pengalaman tentang guna highway, saya sarankan anda share lah ya. Okey, itu sajalah yang saya dapat kongsikan pada malam ini, 10 kisah tentang highway. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sudi mendengar kisah-kisah seram daripada channel Mystic Horror. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana anda sudi like, share dan view channel ni dan support channel ni. Terima kasih kepada anda semua yang tak jemu-jemu menyokong channel Mystic Horror daripada awal sampailah sekarang. Channel Mystic Horror ni walaupun tak sehebat channel-channel YouTube yang lain, tapi anda tetap dengar konten daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah sajalah yang dapat membalas jasa baik anda semua. Saya doakan anda yang tengok video, saya nak doakan anda semua dimurahkan rezeki, diperluaskan rezeki, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan, diberi kesejahteraan, diberi kesihatan yang berpanjangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Okey, itu sajalah yang saya dapat kongsikan pada malam ini. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.